Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertamanya yang berusaha Tuan Nazir Masjid Qaryah Kampung Rincin Hulu, Haji Samsudin. Terusnya yang dihormati Haji Samsudin juga, Ketua Kampung, barisan AJK Masjid, pengurusan masjid, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada 1 Zulhijjah 1443 Hijrah, hari ini Jumaat, kita sama-sama dapat lagi bertemu sekali lagi di masjid ini pada hari Jumaat yang mulia, yang barakah ini, untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu Jumaat secara berjemaah, dan juga untuk tempoh masa sekarang ni sementara tunggu masuk waktu, mendengarkan satu perkongsian, tazkirah, peringatan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan semua, dengan tajuknya tak mampu korban atau tak mahu berkorban. Itu tajuk yang diberilah. Jadi insyaAllah sama-sama kita awali dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, apabila bercerita tentang kurban, kita kena tahu bahawa korban ni asal perkataan dia qaraba dalam bahasa Arab, yang bermaksud dekat. Yang bermaksud dekat, yang mana bila sebut korban ni tujuan dia adalah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, supaya segala dosa kita yang ada selama ni diampunkan, apa saja urusan yang kita sedang jalani dipermudahkan, dan apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu Taala dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah tujuan utama kenapa kita adanya syariat kurban, walaupun dari segi hukumnya melaksanakan ibadah kurban ni adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dituntut, tidak jatuh kepada wajib. Tetapi kenapa disyariatkan adalah sebab untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri dengan lebih-lebih lagi dekat kepadanya. Dan bila cerita tentang korban, biasanya kita akan dengar perkongsian kisah sirah, iaitulah Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam AS. Dan juga antara yang biasa kita dengar juga kisah Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Jadi saya ingin sama-samalah kita renungi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS ini. Sebab apa? Sebab jalan Hanif ataupun jalan Islam yang nampak sisi kesufiannya adalah datangnya daripada ketokohan peribadi Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS ini seawalnya dia berpasangan ataupun mendirikan rumah tangga dengan Sarah. Sarah merupakan isterinya lah. Dan selama beberapa puluh tahun, sehinggalah lanjut usia, Nabi Ibrahim AS ni masih lagi tidak dikurniai anak bersama pasangan Sarah. Yang mana itu mencetuskan kebimbangan kepadanya. Kerana apa? Kerana dia sebagai seorang Rasul dan seorang Nabi, dia mempunyai keprihatinan untuk mempunyai zuriat laki-laki yang boleh meneruskan perjuangan dakwahnya kepada umat.
Jadi dengan itu merujuk kepada surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 99 sehinggalah ayat 111. Cerita tentang Nabi Ibrahim sehinggalah Nabi Ismail, kemudian ayat 112 dan seterusnya itu ada pula sentuh tentang Nabi Ishaq alaihissalam. Dalam surah As-Saffat, Nabi Ibrahim pun telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mafhumnya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat 100, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Jadi ini doa yang boleh diamalkan kan, untuk kita mendapatkan anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim bahasa Arab yang berbunyi, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka Allah pun memakbulkan doa Nabi Ibrahim AS itu. Bagaimana Allah memakbulkan? Sarah sebagai seorang isteri yang telah bersama sepanjang Nabi Ibrahim menjadi Nabi dan Rasul ini, dia telah mengetahuilah dan dia juga berkongsi rasa kebimbangan Nabi Ibrahim itu. Lalu dia pun memberi izin kepada Nabi Ibrahim bahawa mereka ni ada seorang pembantu yang bernama Hajar. Jadi Sarah memberi izin kepada Nabi Ibrahim untuk berkahwinlah dengan Hajar, moga-moga mendapat zuriat. Jadi maka Allah kurniakanlah zuriat pertama Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Ibrahim bersama pasangannya yang kedua, iaitu Hajar. Okey. Dan dinamakanlah anak itu sebagai Ismail, yang mana dalam bahasa pada ketika itu Ismail itu bermaksud dengarkanlah. Dengarkanlah. Il tu ialah Tuhanku. Macam Israel ni, Isra tu hamba, Il tu Tuhan. Jadi Ismail ni ialah dengarkanlah Tuhanku. Sebab apa? Bila dapatnya anak Nabi Ismail tu, Nabi Ibrahim namakan sempena dengan bahawa Allah telah mendengar doa Nabi Ibrahim AS. Jadi bila dinamakan Ismail tu, baginda sentiasa lebih dekatlah mengingat Allah kan? Bila sebut Ismail, ingat Allah, sebab Allah sentiasa mengabulkan doa. Okay. Namun walaupun telah mendapat kabar gembira, dikurniai seorang anak yang dapat meneruskan, mewarisi perjuangan dakwahnya pada masa akan datang setelah ketiadaannya nanti, tiba-tiba Allah perintahkan pula supaya mereka ini berpisah. Berpisah bagaimana? Nabi Ibrahim kena bawa Hajar dan anaknya Ismail itu yang masih lagi bayi ke Mekah, yang mana pada ketika itu bukanlah nama tempat tu Mekah, belum lagi. Sekarang kita kenal tempat tu sebagai Mekah lah. Bawa ke Mekah, dan kemudian Nabi Ibrahim memberikan beberapa bekalan makanan dan minuman kepada Hajar untuk dirinya dan anaknya, dan kemudian dia berjalan jauh seolah-olah melarikan diri. Maka Hajar pun bertanya, wahai suamiku, kenapa kamu tinggalkan kami? Kamu tak sayang kami ke? Itu mula-mulalah soalan pertama. Tapi setelah itu Hajar membetulkan balik soalannya. Sebab apa? Sebab Hajar pun kenal bahawa ini adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Maka Hajar bertanya, wahai suamiku, adakah ini adalah atas perintah Allah? Nabi Ibrahim tak jawab. Dia teruskan lagi perjalanannya. Hajar bertanya lagi, suara makin kuat lah sebab makin jauh. Wahai suamiku, adakah ini atas perintah Allah yang kau buat ni? Ya, akhirnya bila sampai ke satu titik yang mana dah agak jauh, maka Nabi Ibrahim AS pun menjawab, ya benar, ini adalah suruhan daripada Tuhanku. Maka Hajar menjawab, jika begitu, maka ketahuilah aku bahawa kami akan selamat di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlalulah Nabi Ibrahim, dah berpuluh tahun sehingga dikatakan dalam riwayat umurnya 86 barulah dapat anaknya Nabi Ismail tu. Tapi bila dah dapat tu, dapat pula perintah Allah yang lain supaya meninggalkan mereka di padang pasir.
Yang waktu tu tak ada apa-apa lagi, bukannya macam Mekah sekarang lah. Waktu tu memang tak ada penduduk pun dekat situ. Jadi apabila ditinggalkan dekat situ, Hajar cuba mencari orang di situ. Itulah yang adanya lari-lari anak antara Safa dan Marwah. Cuba mencari orang, pergi ke Bukit Safa tengok tak ada orang, patah balik pergi pula Bukit Marwah, tak ada orang. Beberapa kali ulang-alik sampailah malaikat Jibril melihat keadaan itu. Maka malaikat Jibril membantu, sebab dah penat berlari-lari tu, bekalan makanan pun dah habis, air pun dah habis. Maka malaikat Jibril membantu dengan menggalikan telaga Zamzam yang ada sampai hari ini. Ada yang kata dengan tumitnya lah maka muncul mata air Zamzam tu, ada yang kata dengan sayapnya. Terpulang lah itu riwayat kisah tu kan. Kemudian setelah beberapa ketika, Nabi Ibrahim dia tidaklah meninggalkan langsung macam tu, tetapi ada dia berziarah sekali-sekala. Manakala Sarah di negeri Mesir, yang Hajar ni di Mekah. Sarah keturunannya adalah keturunan Bani Israel, kemudiannya Nabi Ishaq, Yaqub, seterusnya Israel lah. Manakala yang bersama dengan Hajar ni keturunan bangsa Arab. Nabi Ismail tu keturunan bangsa Arab, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sehinggalah apabila umur Nabi Ismail ni dah menjelang remaja lah, sama ada 11 tahun atau 13 tahun atau 15 tahun, maka Nabi Ibrahim ni pun akhirnya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup bersama dengan mereka. Maka bergembiralah Nabi Ibrahim pada waktu itu. Lalu mereka pun dapat bersamalah, dan dapatlah Nabi Ismail pelajari bermacam-macam perkara daripada Nabi Ibrahim. Sehinggalah pada satu masa yang kita sebut pada hari Tarwiyah. Kenapa nama hari Tarwiyah tu? Sebab itu adalah hari untuk mendapatkan kepastian. Kepastian tentang apa? Sebab pada hari Tarwiyah dikatakan bahawa 8 Zulhijjah. Pada hari Tarwiyah ini Nabi Ibrahim telah bermimpi bahawa dia menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dahlah lama tak dapat anak, lepas tu dah dapat anak kena tinggalkan pula. Ni dah jumpa yang tak dapat nak menggantikan rasa rindu yang lama tu, kena pula dapat mimpi sembelih. Waktu kali pertama mimpi tu Nabi Ibrahim bimbang, adakah ini perintah daripada Allah ataupun ini gangguan syaitan. Dan esoknya Nabi Ibrahim bermimpi lagi, dan hari ketiga pun Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Maka ketahuilah Nabi Ibrahim bahawa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya. Nabi Ibrahim dah tahu dah ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tapi dia tetap meminta pendapat anaknya. Sebab apa? Sebab sayang pada anak. Dia tanya anaknya Ismail, wahai anakku, wahai anakku. Ni bahasa dia dengan anak dia. Ya ayahku. Ya ayahku. Dia sebut macam tu lah sopan. Kita biasa budaya kita tak sebut ayahku, kita tak sebut wahai, kita sebut ayah. Kalau dengan anak kita panggil nama dia, kita tak ada wahai-wahai. Okay. Apa pendapat kamu tentang mimpiku ini? Dan Nabi Ismail pun kata, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Sesungguhnya aku rela kalau itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada beberapa syarat yang Nabi Ismail letak. Pertamanya, syaratnya, bilah pisau yang kamu gunakan mestilah tajam, supaya ketika kamu menyembelihku itu, aku tidak merasa sakit. Yang kedua, pakaikanlah aku dengan baju yang berwarna putih yang dibuat oleh ibuku, supaya aku dapat mengurangkan rasa rinduku kepadanya nanti. Dan ada lagi beberapa syaratnya yang saya tak kupas lah kan. Ada beberapa syarat yang mana pada ketika itu Hajar pun tahu tentang peristiwa ini, tetapi Hajar pun akur kepada perintah Allah. Dia tidak menghalang, kau gila ke apa nak bunuh anak? Tak ada.
Dia tidak macam tu. Bermakna mereka mempunyai akidah yang kuat. Bayangkan Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di padang pasir tanpa apa-apa, tetapi bila Nabi Ibrahim berpatah balik setelah anaknya besar, anaknya masih lagi boleh taat kepada ayahnya. Sepanjang peninggalan tersebut, apa yang Hajar didik kepada Ismail, sehingga dia boleh, anak tersebut boleh masih memahami bahawa ini tanggungjawab ayah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejauh mana kita pada hari ini mempunyai pendidikan yang berkualiti seperti itu kepada anak kita. Itu satu renungan lah untuk peringatan. Dan saya sendirilah sebagai seorang anak, bagaimana saya mempunyai kualiti diri saya terhadap ibu bapa saya macam tu. Okay. Maka dijalankanlah perintah korban tersebut. Dia cuba sembelih kali pertama, tak lepas. Ni ujian pula. Ujian nak tengok. Kadang kita kalau bila ada ujian ni tengok macam tak lepas dah, asyik baik lah, nak aku tak payahlah sembelih kan. Tak, Nabi Ibrahim bukan macam tu. Nabi Ibrahim kali pertama tu nak sembelih tak lepas, dia cuba lagi kali kedua, dia asah lagi pisaunya, dia cuba kali kedua, cuba lagi sembelih, tak lepas juga. Ni perintah Allah kena buat ni. Cuba pula kali ketiga pun tak lepas juga. Disebabkan kesungguhan tersebut, maka Allah memberi anugerah kepadanya, digantikanlah leher anaknya dengan kibas. Itulah kisah bagaimana Nabi Ismail akhirnya diganti sembelihan tu dengan kibas. Jadi sedangkan Nabi dan Rasul pun Allah beri ujian bagaimana tahap pengorbanan mereka tu sampai tahap macam tu, kita bagaimana sebagai umat untuk meneladani kisah ini. Jadi saya nak kongsikan satu sudut pandang yang telah diriwayatkan dalam kisah ni, bahawa Nabi Ibrahim ni, kenapa sampai tiba-tiba Allah perintahkan sembelih Nabi Ismail ni. Diriwayatkan dalam kisah bahawa Nabi Ibrahim ni sepanjang hidupnya dia adalah seorang yang banyak melakukan korban ternak. 1000 ekor unta, 300 ekor lembu. Dia suka menyembelih korban. Sebab apa? Sebab tanda dia nak mendekatkan diri kepada Allah, nak dapatkan perhatian Allah. Dia suka. Sampaikan malaikat takjub. Lain macam Nabi Ibrahim. Malaikat memuji-mujinya. Dan disebabkan itu, dan Nabi Ibrahim tahu, maka Nabi Ibrahim berdialog dengan malaikat. Dia kata, apa yang banyak-banyak aku korbankan ni tak ada nilai pun, belum ada nilai lagi di sisi aku. Kalaulah aku dikurniakan seorang anak lelaki pun, nescaya aku akan korbankan dia. Disebabkan itulah adanya pada kemudiannya tu kisah di mana Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Ini pelajaran yang untuk kita, bukan nak cerita dari sudut berhati-hati ketika bercakap. Itu betul lah juga kan, sebab Allah akan uji apa kita cakap. Tapi kita nak ambil sunnah Nabi Ibrahim dari sudut apa? Dah banyak dah menyembelih buat korban ni, tapi itu belum ada lagi nilai di sisi. Dia nak ada pengorbanan yang lebih besar tu, kalau ada tu, ada kesempatan tu, dia nak buat. Dan akhirnya Allah beri kesempatan tu, dan dia buat, dan Allah selamatkan keadaan tu. Jadi kita hari ini, bagaimana pengorbanan yang kita buat untuk ahli keluarga kita, untuk diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan cerita sembelih korban tu, tak. Dia cerita tentang nilai pengorbanan yang kita nak buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ada dalam kalangan kita yang pada tahun ni mungkin tak sempat lah kan, belum ada rezeki untuk buat korban. Sebab hari ni pun dah 1 Zulhijjah kan, orang dah mula nak tempah lembu. Minggu depan hari Ahad dah mula raya korban pertama. Jadi kita ada skim tabungan ibadah korban dalam talian. Mungkin tak mampu berkorban ke tak mahu berkorban. Dengan skim tabungan ni kita boleh bulan-bulan kita menabung. Ibadah korban kita buat juga dekat masjid ni dengan kerjasama masjid, tapi kita ada satu sistem untuk menabung yang mana dapat izin, kita dapat permit untuk menyimpan duit orang awam. Boleh sasarkan nak buat tahun depan ke 2 tahun lagi ke, bulan-bulan bayar kan. Dan kalau kita dapat menabung ni,
kita dapat buat korban yang bukan kita cari lembu paling murah yang kita boleh buat. Disebabkan tabungan ni kita boleh dapat beli seekor lembu yang 10,000 yang semua orang boleh buat kan? Sampai tak macam tu. Sebab apa? Kita nak pengorbanan yang bersungguh-sungguh kepada Allah SWT yang terbaik yang kita boleh beri. Jadi penerangan lanjut boleh jumpa di kaunter di luar, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.